Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua korang yang sudi menonton video saya ni. So, saya harap korang semua sihat. Moga korang semua bersemangat dan ceria. Okey, sekarang saya dekat area bunga. So, saya nak kongsikan korang apa masalah, maksudnya serangga perosak yang selalu mengganggu pokok ros saya ni lah. Okey. Yang pertamanya masalah ulat. So diorang rosakkan kalau pagi-pagi tu memang stres lah tengok dekat daun tu ada kesan tahi-tahi dia kan. Okay, tapi setakat ni saya tak jumpa lagi ulat tu sebab diorang ni aktif pada waktu malam. Apa yang saya setakat ni saya tak boleh buat apa-apa kan. Apa tu, selain daripada rutin racun kan, tapi setakat ni masalah ulat tu masih ketara. Selain tu saya sembuh maksudnya daripada pagi kita sembuh dia dengan air yang kuat lah, bukan kita siram, kita sembuh dia daripada bahagian bawah daun ke atas. So mungkinlah sebabnya ulat ni bila cerah je dia akan turun, bila dia gelap je dia akan naik lah. Lepas tu keduanya masalah serangga. Masalah serangga ni pun dekat tanaman biasa pun dia mengganggu jugalah. Dia cucuk dan dia hisap nutrien. Lepas tu bahagian pucuk tu biasa dia akan serang bahagian pucuk. Pucuk tu layu, mati, terbakar macam tu keadaan ni. Lepas tu habislah. Kan kalau dia cucuk dekat bahagian bawah sekali dahan kan, habislah satu dahan sampai atas rosak sebab dia macam memburukkan area tu sikit. So nutrien tak dapat, matilah bahagian tengah tu. Jadi bahagian atas pun tak selamat lah kan. Nombor 3, dia agak berbahaya lah. Sebabnya pokok saya yang 3 yang dah mati sebelum ni pun awalnya disebabkan dia. So benda ni kita panggil sebagai skirl. Skirl ni dia bila kita tengok pada rupa dia tak macam serangga perosak. Sebab dia melekat, lepas tu dia tak nampak macam ada badan, tak nampak macam ada kepala kan. Sebab dia melekat. Lepas tu pada mulanya saya tak tahu dia serangga perosak. Lepas tu masa saya tengok pokok saya tu dan saya dapat tahu itu sebenarnya masalah macam pembau masalah pada pokok. Jadi saya cubalah kais kuih dengan kuku kan. Lepas tu saya tengok bila saya picit dia macam ada isi, macam keluar isi perut macam tu lah, macam berair kan. Saya tengok serangga ke benda lah ni. Rupanya ya Allah, serangga. Lepas tu saya tengoklah pokok saya tu kritikal lah sebab dia banyak kat pokok tu kan. Lepas saya trim masa saya buat R&R pertama dulu tu, saya trim. Lepas tu saya kikih lah. Saya kikih dengan jari je, saya kikih dengan kuku je. Tapi kena hati-hati lah nak kikih dengan kuku. Jangan sampai kita rosakkan kulit pokok tu. Sebenarnya ada cara lain, macam bagi racun, ada racun serangga, racun organik, ada racun kimia kan. Tapi setakat ni yang saya perhati bila kait dengan kuku, sebabnya kita confirm dia tercabut kan. Sebabnya sambil kita bila kita buat R&R, kita trim dorang, kita pruning, so kita nampak pun masalah kat pokok tu. Jadi saya perasan lah benda ni agak berleluasa lah dekat saya punya pokok ros.
kebanyakannya yang mudah kena skirl ni Damax, Maggie, CCB, dalam kategori pokok yang senang membiak kan. Dia banyak pokok tu. Tropical Sunset pun sama, Red Baccarat pun sama, tapi yang paling kritikal CCB. Yang saya perasan sangat, CCB dengan Damax. Dua tu. Dia skirl ni memang peminat dia lah. Dia akan banyak dekat duri-duri dia tu. Kita nak kena kais lah skirl tu. Dia kecil, susah nak. Mungkin lah kalau macam saya masih penjelasan masih jelas, jadi boleh nampak lah benda tu. Tapi kalau orang lain mungkin lah ada alternatif lain, pakai spek mata ke kan untuk tengok, sebab dia memang kecil. Dan skirl ni sangat bahaya kan, sebab dia bila dia cepat merebak, lepas tu dia tak ada belas kasihan, dia akan sedut selagi dia boleh sampai pokok tu give up kan. Lepas tu dia tak pernah putus asa, dia akan sentiasa menyerang. So kita nak kena sentiasa tengok lah. Sekarang ni pun kalau saya tengok pun saya akan alert lah dengan benda tu. Saya betul-betul akan cari, tengok kat mana setiap-tiap pokok tu ada ke tak skirl. Kadang-kadang dia ada satu pun bahaya. So kita kena betul-betul terminate dia orang kan. So memang kena banyak kerja sikit lah kalau dengan skirl ni. Tapi lebih baik lah kan, daripada kita terus biar dia berleluasa kan. Kita tengok bila kita check selalu, so dia pun kurang. So lama-lama kita dah tak banyak masa untuk bazirkan untuk tengok, untuk cari diorang. Okey, nombor 4, serangga yang kerap mengganggu saya punya pokok ros ni. Serangga pengorek lubang. Dia macam serangga lah, ada sayap, ada kaki, ada sungut, ada kepala. So dia akan cari mana-mana tempat yang kita dah potong tu, batang-batang kesan luka tu. Kalau kita tak seal, dia akan ni lah. Kalau kita dah seal pun, kadang-kadang seal tu hilang, tercabut ke apa ke, diorang akan korek. Lepas tu dia tak tahulah dia buat apa. Dia setakat ni saya jumpa dia korek bahagian tengah batang tu, dan sampai lubang lah, sampai dalam lah selagi boleh kan. Jadi kita akan nampak mana-mana dahan baru, pucuk baru yang tumbuh, yang kiranya kalau dia melepasi bahagian yang dikorek itu, tunas dalam tu, tunas yang baru tu dia bermasalah lah, tak cukup nutrien lah. Sebabnya bahagian batang, bahagian yang batang tu kan dia ada bahagian tengah dia, lepas tu lapisan kedua, lapisan ketiga, lepas tu lapisan luar kan. Kadang-kadang dia serangga tu korek sampai lapisan yang membawa nutrien, air, makanan semua tu pun rosak. Jadi tunas yang belah atas tu akan rosak, tak cukup nutrien, jadi dia akan matilah. So serangga ni pun dia itulah, kalau kita buat hard pruning, tu antara masalah yang bahaya lah pada kesan-kesan luka yang kita dah pruning tu. So kita kena, sebab tu lah kita nak kena seal. Selain daripada kita elak masalah air, jadi kita nak elak daripada serangga tu merosakkanlah bahagian dahan yang kita dah cantas tu. Dia kalau kita kadang-kadang dia serang yang dah lama, luka yang dah lama, dia punya seal tu dah cabut, lepas tu ada bahagian batang tu masih baru, maksudnya masih lembut, dia boleh korek. Kadang-kadang bahagian yang dah keras dia tak dapat nak korek, jadi dia tak korek. Kalau dia masih dia boleh korek, dia akan korek lah. Jadi masalah jugalah pada pokok-pokok kita nanti kan. Jadi dia buat dia korek bahagian tengah
bahagian tengah tu kalau kita potong, kita akan perasan ada lubang sepanjang mana yang dia dikorek tu. Kalau kita biar memang sampai bawah lah dia korek kan. Setakat ni saya tak jumpa lagi, sebab kalau jumpa pun dia akan, kita tak sempat nak snap kan, tak sempat nak ambil gambar. So saya tunjukkan kesan rupa dia lah kalau dia dah korek kan. Okay, setakat ni tu je 4 masalah yang selalu menyerang pokok ros saya. Saya pasti ada lagi masalah lain dengan pokok ros ni, masalah serangga-serangga lain, masalah kulat, masalah akar, masalah media tanaman. Tapi kali ni saya fokus pada serangga sahaja. Okay, so harap korang semua enjoy dan terima kasih sangat buat korang yang menonton, yang like, yang subscribe, yang sama-sama lihat saya punya journey dengan pokok ros. So saya sangat berbesar hati untuk kongsi benda ni dengan korang kan. Saya cerita ni hanya dari pengalaman saya dengan pokok saya saja. Jadi ada lagi, mungkin ada orang lain ada masalah lain lagi, ada serangga lain lagi yang merosakkan diorang punya ros lah. Jadi setakat ni kalau ada yang baru, saya akan kongsikan lagi insyaAllah. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Saya Fatona dari Fatona Little Heaven. Assalamualaikum, bye.